dilakukan. Adakah hukuman ini akan memberi imej negatif kepada Islam sebagai agama penuh rahmah? Dan adakah dalam mempamerkan keindahan Islam, pelaksanaan setengah undang-undang syariah harus dikompromi? Semua persoalan ini bermain di fikiran kita susulan keputusan Mahkamah Syariah Terengganu menjatuhkan hukuman 6 kali sebatan terhadap 2 individu yang mengaku salah melakukan musahakah atau melakukan hubungan jenis sesama wanita di dalam sebuah kereta. Hukuman itu disaksikan kira-kira 100 orang. Susulan itu pelbagai pendapat kita dengar. Ada yang menyokong, tidak kurang juga yang menentang. Namun apa pula pandangan ulama dan pengamal undang-undang syariah? Analisis menjawab isu ini. Dan untuk mengupas lebih mendalam isu ini, analisis menjemput 2 panel khas. Selamat datang diucapkan kepada Mufti Negeri Perlis, Datuk Dr. Asri Zainal Abidin, dan juga di sebelah beliau Presiden Persatuan Peguam Syari'i Malaysia PJSM, Saudara Musa Awang. Assalamualaikum kepada dua panel. Baik Datuk dan Saudara Musa, Tuan Musa, kita ada, saya tak rasa tugasan buat kalian kerana segalanya sudah ada jawapan, tapi mungkin ia mampu merungkai segala persoalan umat Islam khususnya dalam menjawab isu sebatan ini. Datuk, secara umumnya Datuk, kita boleh bahagikan kepada 2 pendapat. Yang pertama, penyokong. Mereka berpendapat bahawa hukuman sebat syar'i di halayak ini suatu yang mendidik masyarakat dan mencegah rakyat daripada mengamalkan aktiviti homoseksual. Yang kedua pula Datuk, mereka menentang kerana berpendapat hukuman sebat di halayak umum ini akan memberi gambaran negatif terhadap imej Islam. Seolah Islam tidak menjaga keaiban pesalah dan keluarga. Mengapa wujud perbezaan ini Datuk? Dan adakah mereka yang menentang ini dikira telah menolak Islam? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih. Ini satu persoalan yang mematangkan. Isu-isu seperti ini mematangkan kita dalam memahami kerangka pemikiran Islam sebenarnya. Tapi kita kena berhati-hati supaya perkataan-perkataan ataupun label-label Islam ni jangan terlalu banyak digunakan, akhirnya bukan pada tempatnya. Hukuman sebat kepada yang dilakukan di Terengganu itu ialah hukuman ta'zir. Itu perkara yang perlu kita tahu. Bila ia hukuman ta'zir, maksud hukuman yang tidak ada penetapan di dalam Al-Quran ataupun Sunnah. Ia adalah penetapan daripada pihak mahkamah atau pemerintah. Sama saja dengan hukuman denda orang yang merokok, orang yang buang sampah, bawa kereta laju, juga hukuman yang lain, undang-undang yang lain yang membabitkan undang-undang jenayah yang lain. Sama saja. Maka undang-undang itu apabila orang memberikan pandangan yang berbeza pada undang-undang itu tidak berarti dia mengkritik Al-Quran dan Sunnah. Itu kita mesti faham. Duka cita apabila sebahagian termasuk di kalangan mereka yang mengamalkan undang-undang kata ini ta'zir dalam Islam. Dia tak faham. Sebenarnya semua yang negara kita buat ni ta'zir lah. Segala undang-undang yang kita buat daripada jalan raya, daripada semua, daripada undang-undang parking dan seumpamanya, daripada jenayah-jenayah yang lain, menangkap pengedar dadah dan itu adalah ta'zir. Jadi ini idea yang kita semua setuju ialah amalan seks songsang itu mesti dicegah. Itu kita bersetuju. Tetapi bagaimana pendekatannya barangkali rakyat berbeza. Tetapi saya ingin menegaskan di sini bahawasanya orang yang berbeza dalam memberikan pandangan itu bukan saja begitu simplistik kita mengandaikan bahawasanya mereka tidak setuju orang yang melakukan amalan seks songsang itu dihukum. Tapi mereka mungkin memikirkan juga bagaimanakah proses sehingga dia dihukum. Bagaimanakah operasi yang dibuat sehingga menangkap dia untuk dihukum. Itu juga menjadi perbincangan. Apapun yang tak dapat kita terima daripada 2 kumpulan ini, mana-mana saja kumpulan yang menyatakan kita mesti membenarkan seks songsang dalam negara, kita tak boleh terima. Tetapi jika ada pihak-pihak yang menyokong undang-undang ini ataupun yang tidak menyokong pelaksanaan undang-undang ini di atas alasan-alasan yang menasabah, yang rasional, kita boleh pertimbangkan dan
menganggap itu ada pencambahan pemikiran dalam negara kita dalam proses untuk mematangkan rakyat. Dan kita tak boleh menganggap macam tadi, bila menolak hukum itu seolah-olah menghukum menolak Islam. Ia tidak ada kaitan dengan soal menolak Islam. Selagi mana dia tidak menyatakan seks songsang itu halal, ia tidak ada kaitan. Kerana undang-undang ini keputusan mahkamah, bukan datang daripada nas Quran ataupun daripada sunnah Nabi. Ya, jelas, sungguh jelas itu bahawa tiada istilah apabila seseorang itu membantah mereka menolak hukum Islam. Tiada. Tidak ada di situ. Tiada. Ya. Baik, Saudara Musa, dari perspektif seorang pengamal undang-undang syariah, adakah wajar keputusan Mahkamah Syariah Terengganu ini dipersoalkan dan dipolemikkan? Dan tidakkah ini dikira mempertikai keputusan Mahkamah Syariah, dan adakah ini bukti wujud double standard antara Mahkamah Syariah dan Mahkamah Sivil? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya isu sebatan ataupun hukuman sebatan yang ada di negara kita ni bukan satu perkara yang baru. Kalau kita lihat enactment jenayah syariah negeri Kelantan, dia dah wujud daripada tahun 1985 lagi. Dan kalau kita ingat dulu, apabila kes berlaku di Pahang, satu kesalahan minum arak, saya sebutkan nama di sini, kes Kartika Sari. Ketika itu pun telah ada perbahasan tentang hukuman sebat itu yang hendak dilaksanakan oleh Mahkamah Syariah. Dan apabila berlaku isu ini melibatkan satu putusan yang dibuat oleh Mahkamah Syariah, saya setuju dengan Datuk Dr. Asri bahawa orang bukan mempertikaikan kesalahan musahakah itu ataupun lesbi itu, tapi orang mempertikaikan tentang pelaksanaan hukuman tu sama ada perlu dibuat secara tertutup ataupun secara terbuka, dalam keadaan dilihat oleh orang tertentu ataupun di khalayak ramai. Itu yang orang pertikaikan. Cuma apabila timbul isu ini, apabila kita melihat satu pertikaian dibuat kepada keputusan satu mahkamah, kerana Mahkamah Syariah itu sendiri ditubuhkan berdasarkan kepada undang-undang, berdasarkan kepada jadual 9 Perlembagaan Persekutuan, berdasarkan kepada undang-undang tubuh negeri. Dan Mahkamah Syariah itu juga adalah salah satu konsep pengasingan kuasa. Kita ada legislatif, kita ada eksekutif dan kita ada judiciary. Di peringkat negeri, Mahkamah Syariah itu adalah judiciary, pihak yang melaksanakan undang-undang yang sedia ada. So bila ada pertikaian tentang satu keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Syariah, dia sebenarnya orang pertikai itu dia mungkin atas dua alasan. Yang pertama, dia nak lihat Mahkamah Syariah itu bertambah lebih baik, menambah baik Mahkamah Syariah. Yang kedua, mungkin dari sudut negatifnya mereka ingin menjatuhkan reputasi Mahkamah Syariah. So saya melihat dari segi dua keadaan itu. So bila perbahasan yang terlalu banyak, terlalu panjang daripada orang-orang di seluruh negara, dia pergi kepada yang nombor dua itu tadi, yang menjatuhkan reputasi Mahkamah Syariah. Sedangkan dalam Islam tu kalau kita lihat dalam surah Al-Imran ayat 159, fa'fu anhum wa astaghfirhum wa syawirhum fil amri. Maksudnya dinasihatkan supaya bermusyawarah. Cara kita menegur tu mungkin dengan cara kita berjumpa dengan pihak berkenaan dan bermusyawarah dengan mereka. Kita nyatakan ini tidak perlu dibuat begini dan sebagainya. Dan ini sebenarnya yang tindakan yang sebaiknya yang perlu diambil. Bukan kita memperbahaskan secara publik, secara umum, yang mana dia akan pergi kepada yang nombor dua itu tadi, menjatuhkan reputasi Mahkamah Syariah. Jadi apa yang dilakukan oleh Mahkamah di Terengganu ini sebenarnya tidak salah dalam konsep undang-undang itu sendiri? Sebenarnya Mahkamah Syariah itu sendiri dia hanya menjalankan, melaksanakan undang-undang yang sedia ada. Dan undang-undang itu bukan dibuat oleh Mahkamah Syariah. Undang-undang itu dibuat oleh, kalau di peringkat negeri, oleh Dewan Undangan Negeri. Dan diperkenankan oleh Tuanku Sultan. Dan apa yang dilakukan oleh Mahkamah Terengganu ini juga sebenarnya bukan yang pertama kali
Tuan Musa? Kalau ikut sejarah bukan yang pertama kali. Kita pernah dulu tahun 2009 di Pahang. Tapi itu dibatalkan dengan pengampunan dan diarahkan untuk membuat kerja-kerja masyarakat. So sebatan tu tak dilaksanakan lah. Tetapi tahun 2016 kita ada satu kes lagi di Tawau, Sabah, yang dibuat sebatan di dalam mahkamah. Tetapi kalau kita buka YouTube, kita boleh lihat seolah-olah benda tu berlaku dalam dewan secara tertutup, tetapi bila disiarkan dia dah menjadi khalayak. Datuk, secara ringkas sebelum kita berehat seketika, bagaimana Datuk melihat, adakah umat Islam di Malaysia sudah bersedia untuk menerima, melihat sebatan ini dilakukan di halayak ramai? Saya ingin menyentuh sikit tadi apa yang disebut oleh panel. Saya rasa kita tak boleh begitu mudah kesimpulan bahawasanya setiap kali kritikan kepada institusi syariah agama, kita namakan syariah di Malaysia ini, bertujuan menjatuhkannya. Atas berapa banyak dalam negara ini buat demonstrasi terhadap beberapa keputusan mahkamah-mahkamah yang sivil ni, terutama apabila membabitkan politik dan seumpamanya. Kita tak kata itu semua nak menjatuhkan undang-undang negara, tapi sebenarnya inilah sifat sebagai sebuah negara yang terbuka, rakyat yang berpelajaran dan dunia sosial moden ini. Semua orang akan berikan pandangan. Apabila kita sesuatu hukuman yang dijalankan di khalayak ramai, maka tentu akan mendapat ulasan orang ramai lah. Kalau kita bincang benda itu dalam bilik, tentu urasan di antara orang dalam bilik. So ini juga sifat defensif golongan agama yang saya rasa kita kena baiki. Kita kena bersifat, kalau kita mau maju ke hadapan, kita mesti sanggup menghadapi cabaran. Dan kena ada cabaran. Sebab itu saya rasakan rakyat Malaysia bukan tidak mau menerima syariah. Tetapi rakyat Malaysia mau ia dilaksanakan dalam kerangka yang betul, kerana kita mempunyai realiti yang tidak sama dengan undang-undang yang dibuat barangkali beberapa puluh tahun yang lepas. So ini realiti yang berbeza. Pendekatan juga berbeza. Saya juga bimbang tentang isu doktrinisasi yang diterima oleh dua pesalah berkenaan. Mengapa mereka mengaku kesalahan mereka? Mengapa mereka bersedia untuk mereka dihukum? Syariah bukan menyatakan bahawa syarat diterima taubat mesti awak dihukum oleh mahkamah syariah. Sedangkan undang-undang itu pun ialah undang-undang sivil semata-mata. Hatta undang-undang syariah pun bukan syarat pengampunan. Jadi sepatutnya mereka tidak mendedahkan aib mereka dan bersedia untuk mengaku di khalayak ramai untuk diteruskan hukuman. Saya bimbang ada satu doktrin yang tidak benar dalam pemikiran mereka, yang merasakan dengan cara mereka mengaku dan dihukum itu mereka melaksanakan proses yang Islamik. Sebenarnya proses itu tidak Islamik, kerana mereka mendedahkan aib mereka ke khalayak ramai, sedangkan agama menyuruh mereka menutupnya. Ya, itulah yang bagi saya rakyat Malaysia kena faham satu perkara. Kita menolak bukan bermaksud kita membenci. Mungkin itu salah satu cara untuk menambah baik undang-undang ataupun apa-apa perkara yang berlaku di negara ini. Baik, analisis berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Kahwin dah 7 tahun. Sampai sekarang masih tak ada anak. Allah, banyaknya hutang aku. Anak tak dengar kata. Isteri pula tak apa-apa. Macam mana nak bahagia ni? Kembalilah kepada Allah. Jom tunaikan umrah sama mantap. Umrah yang berstruktur dan bermodul. Dalam kumpulan yang kecil. Mutawif yang berilmu dan berpengalaman. Pendekatan yang santai tapi sampai. Azam Perkasa Resources Sendirian Berhad, pembekal peralatan perabot, alat bantuan mengajar dan permainan kanak-kanak di taska, tadika dan prasekolah. Kami berpengalaman lebih 10 tahun menerima tempahan mereka bentuk perabot mengikut permintaan pelanggan. Hubungi kami untuk tawaran pakej menarik serta harga berpatutan.
Sekarang ini saya berada di restoran Asam Pedas Premier. Pelbagai teknologi masakan dan pemprosesan yang khusus menjamin kualiti kesegaran dan rasa asli tradisi Melayu di semua cawangan. Dias Pedas Premier, Dias Pedas Premier. Asam pedas dia punya rasa asam tu dengan kepedasan dia cukup balance. Bila salut dekat atas ikan pari masuk mulut memang wow. Lagi dia punya masak lemak cili api, lontong, ikan bakar, cucuk udang, nasi goreng memang power. Diorang menggunakan teknologi diorang untuk mengekalkan rasa tu walau 30 tahun akan datang. Asam Pedas Premier terbaik. Dias Pedas Premier. Dias Pedas Premier. Dias Hotel Permai Kuala Terengganu menawarkan harga bilik serendah dari RM99. Kemudahan yang disediakan seperti parking yang luas, kolam renang, gimnasium dan kelajuan wifi yang tinggi. Hotel Permai terletak di Bandar Kuala Terengganu dan berdekatan dengan Pantai Batu Buruk. Dapatkan harga istimewa serendah RM99 sekarang dengan menghubungi talian 0962222122 atau lawati Facebook dan Instagram kami di Permai Hotel Kuala Terengganu untuk keterangan lanjut. Promosi untuk penonton setia BeFriends. Mudah saja untuk memulakan pesanan anda. Langkah pertama, anda perlu memuat turun aplikasi QR Code di App Store atau Play Store di telefon bimbit anda. Dan seterusnya, membuat pesanan melalui imbasan QR Code yang tertera dan mengisi maklumat pesanan. Pembelian boleh dibuat melalui imbas QR Code yang tertera dan membuat bayaran secara online. Nak kata dia tu tak tahu hukum, dah pergi haji. Disebabkan harta pusaka ni, kita orang ni di pulau kan begini, menjadi tak menasabah langsung lah. Sedih, sangat sedih. Kita ni sayang abang seorang tu je. Bila dia buat macam ni memang terasa sangatlah sedih. Pasal dia lelaki seorang. Kalau kita orang sakit ke apa-apa ke, yang lelaki ni lah kita harap selain daripada suami. Tapi dah jadi macam ni, tak tahu apa nak buat. Baik, kami dalam analisis kita masih lagi membincangkan tentang pelaksanaan hukuman sebat oleh Mahkamah Syariah terhadap pelaku homoseksual. Baik Datuk, tidak dinafikan sejak tercetusnya isu di Terengganu ini semakin banyak pihak ingin tahu mengenai hukuman sebat syariah dan ciri-cirinya, dan semakin ramai yang memahami bahawa sebat syariah berbeza dengan sebat sivil. Boleh Datuk jelaskan ciri-ciri hukuman sebat syariah itu sendiri? Terima kasih. Ini pun salah faham yang kita kena betulkan juga. Ada orang anggap sebat sivil itu tak ikut syarat. Sebat sivil yang berlaku itu adalah hukuman ta'zir, sama dengan sebat yang berlaku ini. Sebat syariah apa? Kita kena melihat hukuman apa. Jika sekiranya sebat untuk kesalahan zina, begitulah kadarnya, mungkin lebih kuat daripada itu sedikit saya rasa, kan? Dengan kadar tidak terlalu tinggi tangan dan dengan kadar yang tidak mencederakan. Itu untuk kesalahan zina. Tetapi sebat yang sivil buat, lakukan itu bukan untuk kesalahan zina, kesalahan merogol, merompak. Kalau kesalahan merompak kita pergi pukul yang langsung tidak memberi bekas di belakangnya, saya rasa ramailah orang akan merogol dan merompak lagi. Kita jangan kata sebat sivil itu tidak syar'i. Sebat sivil yang berlaku itu juga ialah memenuhi tuntutan tanggungjawab pemerintah bagi melaksanakan keadilan dan keamanan. Sebab itu tidak bercanggah dengan syarak. Kerana sebab itu bagi kesalahan yang berbeza. Ini kesalahan seks suka sama suka. Yang mana dia tidak melakukan jenayah terhadap pihak yang lain, yang kita sebut sebagai dosa peribadi. Dosa peribadi ini maka agama kalau boleh nak tutup. Bila orang datang kepada Nabi SAW, Ma'iz bin Malik datang kepada Nabi 4 kali Nabi tolak. Ya. Sekali keempat baru dihukum. Zina itu ya Rasulullah, fatahhirni. Wahai Rasulullah, aku berzina, bersihkan aku. Nabi tolak dia. Nabi kata, abika junun. Kau ada gila ke? Tapi dia terus juga. Besoknya dia datang. Nabi hantar pewakil Nabi pergi bertanya kepada kaum dia. Dia kata kaum dia okey, wafiyul, dia tersempurna akalnya, orang yang bijak, wa min salihina, di kalangan orang saleh kami. Dia datang juga. Nabi tolak juga. Besok Nabi pergi hantar lagi. Kaum dia jawab yang sama. Dia kali keempat baru dihukum. Menunjukkan Nabi tidak memburu dosa-dosa yang seperti ini. Demikian apabila datang satu hamba Allah kepada Nabi, ya Rasul, menceritakan buat semua benda di ujung Madinah. Fa'altu kulla syai' illa zina. Aku buat semua benda melainkan zina. Dalam bahasa muda, ya ringan-ringan semua buatlah, kan? Tapi
Umar adalah majlis Nabi. Umar kata, "Qad satarakallah law satarta nafsak." Dalam hadis Muslim. Allah Ta'ala telah tutup aibmu, kenapa kau nak buka? Kemudian baru Nabi panggilkan ayat Quran turun, innal hasanat yudhibna sayyiat. Kebaikan mengampunkan kejahatan, menghilangkan kejahatan. Maka akhirnya Nabi suruh dia salat dan dia suruh dia beristighfar, bertaubat. Ini approach Nabi. Ya. Hukuman, tapi bila dia mengaku juga, sebabnya macam tu je lah. Tetapi ada undang-undang yang dahsyat. Undang-undang bagi orang-orang yang melakukan kerosakan atas muka bumi, dipotong tangan dan kaki secara bersilang dalam Islam. Bukan sekadar sebat. Artinya ada undang-undang yang keras dalam agama apabila membabitkan kemusnahan pihak yang lain. Undang-undang curi umpamanya potong tangan. Potong tangan bukan sekadar sebat yang menggigil kesan. Hilang anggota. Artinya kita jangan buat perbandingan apple to apple lah. Kesalahan yang dibuat oleh Mahkamah Syariah ialah kesalahan dosa peribadi. Memanglah itu hukumannya. Kesalahan yang diputuskan oleh Mahkamah Sivil itu membabitkan dosa yang mengancam masyarakat. Betul. Memang itulah hukumannya. Janganlah kata tengok bandingkan antara dua. Kita mau ke perogol dan perompak dapat sebat yang begitu 50-100 pun tak apa, 200 pun dia sanggup kalau macam tu. Sebab itu dizajar untuk menghalang. Maka yang telah dilakukan oleh pemerintah juga Islamik, yang ini juga kalau tujuannya untuk menghalang LGBT, jika dilihat dekatan itu dapat memberi kesan pada masyarakat, ia juga dapat diterima di sisi syarak. Baik, Saudara Musa, ada setengah pihak yang tidak menentang hukuman sebat oleh Mahkamah Syariah, tapi mereka mempersoal tindakan melakukannya di halayak ramai. Mereka menganggap perbuatan itu sebagai mendedahkan aib pelaku dan memberi kesan dari segi psikologi, termasuk kepada ahli keluarga bersalah. Ya. Pandangan saudara? Saya nak sentuh sikit yang Datuk Dr. Asri cakap tadi tentang aspek kesalahan tu yang disebutkan dalam kisah Qais, ya, Datuk, yang datang mengaku. Nice. Sebenarnya dalam kisah kita perlu bezakan dengan apa yang berlaku hari ini. Dalam kisah itu, dalam riwayat itu, hamba Allah itu datang kepada Nabi. Saya setuju bahawa kesalahan zina, liwat, lesbian, musahakah dan sebagainya adalah satu kesalahan bersifat peribadi. Yang mana kalau kita buat dalam keadaan yang mungkin hanya bersama pasangan, so itu antara kita dengan Allah, kita boleh bertaubat. Tetapi dalam kes yang berlaku di Terengganu ini, kejadian itu berlaku di tempat yang awam, terbuka, satu tempat tempat orang yang dikunjungi ramai, satu tempat yang dikunjungi ramai, dan pada waktu siang hari, 1.50 tengah hari. Dan benda itu dibuat di satu tempat yang publik dan ada aduan dibuat terhadap kesalahan itu dan mereka ditangkap oleh penguatkuasa agama. Berbeza sebenarnya dengan kesalahan yang kalau kita sendiri buat dan orang lain tak tahu, itu antara kita dengan Allah. Tetapi kesalahan yang berlaku ini, yang dijatuhkan hukuman sebat ini, sebenarnya telah ada aduan dan telah berlaku tangkapan. So ini satu konteks yang berbeza dan mereka ini walaupun dikenakan tindakan, ditangkap, dibawa ke mahkamah, didakwa dan sebagainya. Cuba boleh tanya sikit. Mungkin dia pengamal undang-undang lebih tahu kan. Kalau kita baca laporan media, artinya kita kena tahu mereka bercermin kereta gelap. Ya. Artinya orang tak tahu apa yang ada itu. Maksudnya mungkin ada orang ramai yang cermin gelap tu masih boleh melihat ke bagaimana? Sebab itu mengintip Al-Imam Al-Ghazali sebut hal ini. Apabila seseorang telah kunci pintu rumahnya, menyembunyikan aibnya, dia tidak diburu. Aib pribadi ini disebut dalam Ihya Ulumuddin dan ini disebut oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi dan seumpamanya. Sebab itu kes itu kita hendaklah lihat. Jika sekiranya mereka memang buka cermin, terbuka, semua orang lalu melihat perbuatan mereka, saya rasa itu memang obviously lah patut mereka kena. Tapi Datuk, jika seperti yang dilaporkan, pihak penguasa menerima aduan, kalau pihak penguasa tak pergi rush, akan jadi satu masalah pula, orang ramai akan menyalahkan penguasa. Kalau begitu bagaimana pula? Kita lihat dalam kes ini, mereka ditangkap bukan keadaan mereka melakukannya, mereka berniat untuk melakukannya. Dengan adanya karinah-karinah yang tertentu, seperti alat, itu pun sukar juga. Seseorang ada alat tertentu, kita telah walaupun mungkin kemungkinan dia buat. Tetapi maksudnya hukum itu boleh
dielakkan. Maksudnya boleh dinasihatkan. Kita juga patut mengelakkan gosip. Iaitu kalau saya tengok orang buat maksiat peribadi, saya bukan pergi lapor kat orang, saya suruh dulu dia berhenti. Itu asas dalam agama. Bukan saya, melainkan dia bawa senjata nak tembak orang lain. Itu ini asas. Tapi masyarakat yang suka gosip, mereka bawa hal ni, kemudian kesalahan ni kesalahan pertama. Saya tidak tahu, mungkin ada rekod yang lain, itu saya tak pasti. Tetapi apa yang saya nak tegasnya ialah, kalau sekiranya boleh disembunyikan supaya tidak dijadikan satu perbahasan di kalangan umat Islam di zaman Islamofobia, di zaman semua dunia memerhatikan orang Islam. Ini realiti ini kita kena faham. Situasi ini kita kena faham. Tapi tak apa, saya nak tahu jika sekiranya dia tak melakukannya, dia dikatakan berniat untuk melakukannya, tapi kemudian dia pula mengaku tak niat itu yang very complicated. Dalam kes yang di Terengganu ini, Sabinas, dia walaupun mereka dikap, ditahan dan didakwa, tapi sebenarnya mereka pun telah diberi peluang sebanyak 3 kali untuk membuat rayuan. Yang pertama, semasa hari pertuduhan, selepas pengakuan salah itu dibuat, mereka diberi ruang untuk merayu. Dalam istilah undang-undang dipanggil mitigasi. Merayu untuk diringankan hukuman. Itu yang pertama. Yang keduanya, bila dah dijatuhkan hukum, mereka diberi masa 14 hari untuk memfailkan rayuan. Sekiranya tidak berpuas hati dengan denda dan juga sebatan yang dijatuhkan oleh mahkamah. Tetapi selepas 14 hari itu lapse, tak failkan rayuan, masa hari nak sebat itu sekali lagi tukang sebat bertanya sama ada nak buat rayuan ataupun tak. So dia jawab tak. Maksudnya dua-dua pesalah ini memang kita boleh andaikan dia mengaku membuat kesalahan, dia sanggup untuk menerima hukuman. Tuan Musa, berbalik kepada tadi Datuk ada mengatakan bahawa mungkin ada doktrin yang dikenakan, dilakukan kepada mereka dalam tempoh untuk mengaku tu oleh pihak-pihak tertentu dalam undang-undang syariah. Ada ke macam satu pihak yang kata anda kena sebat ni supaya Allah ampunkan anda, dalam kita nak clearkan perkara itu agar tidak ada pandangan-pandangan negatif terhadap mahkamah syariah. Itu perbezaan pendapat lah. Ada setengah pendapat kata bila dah dihukum maka mungkin dosanya akan terhapus. Tapi ini bukan hudud. Tapi ini bukan hudud, ini kesalahan takzir. Itu yang umat Islam kena faham, hudud dan takzir. Artinya antara denda 5,000 dengan sebat sama je, takzir juga dua-dua. Cuma bila masyarakat awam kita ni, bila dah dalam keadaan dia didakwa mengaku kesalahan, mungkin bagi mereka apabila menerima hukuman itu adalah satu kesan untuk diri mereka sendiri. Sama ada mereka tu percaya bahawa diampunkan dosa ataupun tak, itu hanya mereka yang tahulah. Ataupun mungkin pada masa yang sama mereka tidak mendapat nasihat yang betul. Tidak bertanya bagaimana untuk membuat rayuan dan sebagainya, ataupun tidak ada orang yang menasihatkan untuk membuat rayuan. Cuma bila kita balik pada kes ini, sebenarnya pelaksanaan telah pun berlaku. So isunya sama ada sesuai dibuat secara tertutup ataupun di khalayak ramai. Yang itu saya mungkin boleh bersetuju dengan Datuk Dr. Azri bahawa dalam beberapa keadaan tertentu kita tak perlu nak buat secara umum. Saya ambil contoh di negeri Selangor. Ada banyak kes sumbang mahram, kes zina yang dikenakan hukuman sebat 6 kali, tetapi hanya di sebatan itu dibuat di penjara. Tidak melibatkan media. Tidak melibatkan media, tidak melibatkan mahkamah. Pesalah dihantar ke penjara dan disebat di sana. Datuk bersetuju jika kita buat begitu? Sebatan tanpa melibatkan tim media? Pertama tadi kita tengok flow mahkamah. Kalau saya pun baca yang sama kan. Kita tengok mahkamah telah bagi peluang kepada dia ni untuk merayu. Dari segi, saya ingat dari segi proses hukuman itu, nampak macam okey, tak ada masalah. Sepatutnya tak ada komplain. Patutnya orang-orang yang membincangkan ini juga kena pergi tanya dua orang tu kenapa awak pergi mengaku itu. Itu ramai orang kena buat kajian psikologi terhadap mereka berdua ni. Cumanya kenapa kita nak buat di depan khalayak ramai? Sebahagian orang katakan ini Al-Quran suruh faliyashhad azabahuma, hendaklah azab mereka itu dilihat, disaksikan oleh orang ramai. Tetapi ayat itu merujuk kepada hukum hudud.
Kemudian kita ada konteks yang lain. Hatta dalam mazhab Malik tak semesti 100, 4 orang boleh. Kalau nak buat di mahkamah ada pegawai 4 warden, mahkamah dengan 2 ambil mak bapak dia ke siapa ke. Kalau you betul-betul untuk pengajaran kan. Tapi pada zaman Islamofobia, Islam yang diserang, walaupun sebab tu langsung tak mencederakan mereka, tidak memberikan kesakitan, tapi orang menyerang Islam dan mengalihkan fokus. Saya mencadangkan, saya tak kata pertikaikan Mahkamah Terengganu. Saya rasa mereka telah buat, dan itu ijtihad bagi hakim. Ini pun satu ijtihad bagi saya. Mungkin ijtihad hakim itu lebih tepat pun kita tidak tahu, lebih berkesan. Tetapi saya rasa untuk masa ini keadaan ini mungkin boleh kita elakkan dengan kita buat yang lain, dengan cara tertutup di dalam penjara ke, ataupun tutup tempat tertentu bagi 4-5 orang saja tengok. Tapi Datuk, dalam keadaan masalah sosial masyarakat kita, khusus pada Islam lah, Muslim kita sekarang ni, adakah pendapat pandangan Datuk sendiri kita perlu memberi kesedaran kepada umat Islam dengan melakukan sebatan secara halayak ini? Mungkin mereka perlu ada sedikit rasa takut. Ya. Kerana kalau kita biarkan, takut mereka tak nampak ini yang mereka akan terima. Saya rasa ialah mereka tak takut dengan sebatan tu, kerana sebatan tu malu. Yang ada ialah isu malu saja. Betul. Isu malu saja. Itu saya kata ini soal ta'zir ni berdasarkan pada ijtihad hakim. Ya. Kalau hakim merasakan itu mungkin memberi kesan untuk menghalang LGBT, tidak ada apa-apa kesalahan dari segi undang-undang, dan juga tidak ada kesalahan dari segi flow tindakan juga memenuhi tuntutan untuk seorang itu mendapat hak yang benar. Cumanya itu pandangan saya, kerana kita kena tahu LGBT ini adalah satu perjuangan yang di peringkat antarabangsa. Betul. Yang kena semua dunia telah berpakat. Bahkan presiden yang kuat seperti Amerika juga tidak berani menyatakan no kepada mereka. Betul. Di UK tidak berani menyatakan no kepada mereka. So kita dan dunia Islam pula tak banyak lagi mekanisme yang kita lakukan dalam menghalangi LGBT ini. Masih lagi di peringkat kita pertikai, ceramah, tetapi kita belum banyak. Tapi apabila kita mungkin buat dah banyak nanti daripada satu peringkat yang kita rasa enough, so kita mungkin lebih pada sebab itu kita boleh lakukan pada mereka. Jadi bagi pandangan Datuk sendiri, perlu ada lagi pendekatan yang lain berbanding selain daripada saya tak menafikan pendekatan, saya tidak mau menafikan mungkin juga sebab itu memberi kesan. Saya tak menafikan. Kita kena ada kajian. Mungkin lepas pada ni ada lagi 2-3 orang yang kena sebab, nampaknya semua dah tak buat. So kita tak tahu, itu satu kajian. Tapi Finas, berdasarkan undang-undang kita pun sebenarnya kuasa untuk menentukan cara nak sebat, bukan cara nak sebat, maksudnya nak sebat di mana tempat untuk mengadakan proses sebatan tu adalah kuasa budi bicara hakim. So hakim dalam menentukan dia nak sebat di dalam penjara ataupun di dalam mahkamah ataupun di tempat lain, dia akan mengambil kira fakta kes tu. Sama ada berat ataupun tak, itu yang pertama. Yang kedua, sama ada dia boleh memberikan pencegahan kepada orang lain. Tapi dalam keadaan kes yang biasa ataupun dalam situasi yang macam Datuk sebut tadi tu, kita dalam keadaan Islamofobia, mungkin pertimbangan ataupun budi bicara yang hakim gunakan tu perlu melihat secara keseluruhan. Maksudnya kalau katakan diarahkan untuk dibuat sebatan secara terbuka, apa kesan lepas itu? Datuk, berkenaan dengan ada pihak yang bimbang bahawa sekiranya lebih banyak negeri mempraktikkan hukuman sebat di halayak ini, ia akan memberi, macam Datuk cakap tadi, akan memberi imej negatif kepada Islam, Islamofobia. Islam akan dilihat sebagai satu agama yang suka menghukum sekaligus bertentangan dengan konsep rahmatan lil alamin. Jadi kita nak menyentuh tentang rahmatan lil alamin ini, Datuk, dalam mempamerkan keindahan Islam ni, Datuk, adakah setengah undang-undang syariah perlu dikompromikan? Kita kena faham undang-undang Islam itu sendiri rahmatan lil alamin. Hukuman itu sendiri rahmat. Dia bukan, mungkin kita lihat tidak rahmat pada satu sudut kepada yang dihukum, tapi ia rahmat kepada masyarakat lain kerana supaya jenayah dia tidak pergi kepada masyarakat lain. So kita tak boleh kata undang-undang Islam semua undang-undang Islam rahmatan lil alamin. Cumanya konteks kan, kalau kita potong tangan pencuri dikala mana rasuah berleluasa, orang lain telah mengambil dengan cara yang tak benar, kekayaan negara dibagi dengan cara yang tak betul. Kita potong tangan pencuri. Dia curi basikal saja, yang ada orang curi bermilion-milion tak kena. So tidak rahmatlah undang-undang yang tidak adil. Berat sebelah. Kita
hukum orang yang berzina dengan hukuman yang keras. Tapi lah masa-masa nak kahwin payah, nak kahwin bulan 1, bulan 12 pun susah undang-undang, kemudian prosedur perkahwinan payah. Kita payahkan yang halal. Ramai dan mudah manusia dapat yang haram. Kemudian kita hukum di atas yang halal, yang haram itu. Maka ini kerana Nabi mewujudkan suasana yang kondusif. Kemudian undang-undang itu ada rahmatan lil alamin. Kerana undang-undang itu rahmat untuk alam, apabila dia datang kena pada tempatnya. Melihat perbincangan dan kita dah nampak ada dua segmen sudah berlangsung. Dan kita lihat kebanyakan daripada umat Islam masih tidak boleh membezakan antara hudud dan takzir. Itu benda paling basic saya kira yang umat Islam perlu faham agar tiada kecelaruan di pemikiran mereka. Baik, analisis berehat seketika, kita kembali selepas ini. Di setiap langkahku mencarimu, dari daunan dan bunga, segalanya hilang. Di pohonanmu kutemui kembali khazanah silam, memperkenalkan Resolve, pati bidara tulen diperas sejuk, daunan yang dipetik pada hari Jumaat. Resolve terbukti berkesan. Resolve mengembalikan keremajaan dan keyakinan. Rahsia kecantikan wanita kembali kepada anda. Nikmati hidup dengan lebih yakin dan sempurna bersama Noah. Noah didatangkan khas dengan set lengkap penjagaan wajah untuk melindungi dari sinaran UV, menghilangkan jerawat dan pigmentasi kulit agar menjadi lebih cantik, halus dan bersinar. Kembalikan keremajaan kulit wajah anda. Noah. Allahu Akbar, Sunah, tolong angkat, aku tak langgar ni. Pakcik, boleh saya tolong? Kuat ni. Wow, bertenaga. Impian bagi setiap Muslim, perjalanan seumur hidup. Raiha Travels Sendirian Berhad, syarikat yang berpengalaman selama 29 tahun mengelola perjalanan umrah dan haji, menawarkan promosi hebat pakej umrah. Harga bermula RM5,180 untuk pakej ekonomi, RM6,450 ke atas untuk pakej standard dan pakej VIP secara pilihan. Menyediakan penerbangan terus ke Tanah Suci dengan pesawat khas Airbus A380 Malaysia Airlines, Saudi Airlines dan Air Asia. Pilihan hotel penginapan selesa dan berdekatan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Bimbingan komprehensif oleh guru agama berpengalaman serta kru yang komited dan sedia membantu. Penggunaan teknologi alat bantuan komunikasi khas semasa tawaf dan sa'i menjadikan pengalaman ibadah umrah lebih sempurna. Tempah sekarang. Mak, ayah, ini hadiah untuk Mak Daya. Adik pun ada hadiah untuk Mak Daya kan? Alhamdulillah. Because you are Habibullah, I hope that he will say the same words he have said to Sayyidina Mu'adh. To you, I love you too.
He will say to us, I love you too. Grant us with this barakah, Ya Allah. Bless us all, Ya Allah. Allah ni baik, Allah ni baik. Dia tak ada dua tangan, dua kaki. Pasal faraid, saya rasa kebanyakan daripada kita memang akan kata tak faham. Pertalian darah tu ada ya. Konsep dakwah rahmatan lil alamin ini mungkin agak kurang tepat kita mengatakan rahmat itu isu agama. Pendakwah muslimah penerus perjuangan dakwah Islam. Baik, kembali dalam analisis, kita masih lagi membincangkan tentang pelaksanaan hukuman sebat oleh Mahkamah Syariah terhadap pelaku homoseksual. Datuk, pada pandangan Datuk sendiri, adakah perlu negeri-negeri lain mengikut jejak langkah Mahkamah Syariah Terengganu melaksanakan hukuman sebat terhadap pesalah homoseksual, dan jika ya, apakah saya seperti jika homoseksual itu dilakukan secara terbuka yang menjemput orang lain untuk turut melakukan amalan yang songsang itu, semua mahkamah, bukan saja mahkamah syariah, mahkamah sivil, perlu mengenakan hukuman pada mereka. Tetapi jika hukuman itu dilakukan secara tertutup, ini mahkamah syariah ke mahkamah mana kena melihat kesesuaian kesan hukuman itu terhadap psikologi rakyat dan realiti dunia ini sama dalam masa yang serentak. Apa saja undang-undang yang dapat berkesan mencegah amalan songsang itu kita alu-alukan. Tapi dalam masa yang sama kita juga mengharapkan jangan memberikan kesan negatif yang lain. Mungkin kita nak tutup yang ini, dia akan buka kepada isu yang lain. Dan saya tertarik dengan John L. Esposito, tulis satu buku lama, dia tulis Who Speaks for Islam. Dia kata di Nigeria pada undian yang pertama dibuat culaan, ramai orang support Islamic Syariah punya pelaksanaan. Tetapi apabila dilakukan hukuman yang pertama, potong tangan, merudum sokongan umat Islam terhadap Islam. Kerana mereka tak pernah melihat. Bila mereka melihat, mereka kata tidak adil. Yang kena itu bukan orang yang sepatutnya. Maksudnya dia memang mencuri, tetapi dia orang miskin. So ada dalam masa yang sama ada gergasi-gergasi besar yang terlepas. Demikianlah juga benda-benda yang lain dalam syariah ini. Kita alu-alukan pelaksanaannya. Tetapi apabila dia nak laksanakan, naklah kita pastikan benar-benar kita boleh ikuti jika sekiranya ia memberikan kesan. Jadi bagi pendapat Datuk, kita masih belum bersedia ke arah itu? Kita kena membuat survei yang cukuplah, saya rasa. Mencari mekanisme undang-undang yang paling berkesan untuk mencegah kesongsangan ini. Ia tidak boleh saja pergi dengan undang-undang, kerana Nabi sentiasa pergi dengan serentak. Pendidikan dan juga undang-undang. So kita kalau pendidikan cukup, saya rasa mungkin negeri lain juga bukan saja sebat, mungkin lebih pada itu boleh dilakukan. Tapi apabila hudud dan takzir perumahan Islam masih lagi tak dapat membezakan bagaimana tu kita nak melaksanakan hukuman tu. Saudara Musa, Persatuan Lawyers of Liberty LFL baru-baru ini mendakwa pelaksanaan hukuman sebat syariah ini bukan ajaran Islam dan tidak selari dengan cara agama ini berkembang di Malaysia. Pandangan saudara, apa sebenarnya hala tuju Islam dan undang-undang syariah di Malaysia hari ini? Saya tidak setuju sebenarnya sebat tu bukan satu perkara yang baru. Kalau kita lihat, kita balik pada sejarah lampau, kanun hukum kanun Melaka dalam fasa 43 telah dinyatakan tentang kesalahan melakukan hubungan luar tabi'i dan juga berhubungan seksual dengan binatang, yang mana hukumannya adalah dikenakan sebatan. Dan kalau kita lihat hari ini di Terengganu, saya ambil contoh, walaupun dalam enactment jenayah syariah Terengganu tahun 2001 ada lebih kurang lebih 57 kesalahan jenayah syariah, tetapi yang dikenakan hukuman sebat hanya lebih kurang 7 kesalahan sahaja daripada 57 kesalahan yang ada. So benda ni sebenarnya dia melihat kepada, macam saya sebut tadilah, bagaimana undang-undang tu dah diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri. So mahkamah syariah hanya melaksanakan undang-undang yang ada. Cuma dalam melaksanakan itu ada bahagian-bahagian tertentu
tertentu diberikan budi bicara kepada hakim. Yeah. So di sinilah perlunya kebijaksanaan hakim itu untuk menentukan sama ada kalau dilaksanakan dengan cara begini apa kesannya. Yeah. Kalau dilaksanakan secara begitu apa kesannya. Itu yang hakim-hakim kita kena lebih teliti. Sebab kalau kita balik kepada konteks hukuman dalam jenayah syariah itu sendiri, dia sebenarnya ada dua konsep pencegahan. Yang pertama, pencegahan khusus untuk pesalah. Dan yang kedua adalah pencegahan secara umum untuk publik. Untuk pencegahan khusus, yang pertama dia lebih kepada kita panggil keseksaan lah, walaupun tidak menyeksa sangat pun, tetapi keseksaan kepada pesalah. Dan yang kedua, supaya pesalah tidak mengulangi kesalahan yang sama. Betul. Dan untuk publik, untuk pencegahan publik, dia sebenarnya usaha supaya membawa publik ni ke arah yang betul. Maksudnya dalam kes ini, pesalah yang dihukum, tetapi bukan hanya pesalah yang akan menerima iktibar ataupun kesan, tetapi orang yang menyaksikan ataupun orang lain yang tak tengok, tak datang lihat pun hukuman itu dijalankan, tetapi dia mendengar berita. So mereka pun akan mendapat kesan. Saya suka sentuh di sini sebenarnya, dalam kes yang berlaku ini, masyarakat yang tak datang tengok, yang hanya mendengar khabar berita, perlu muhasabah diri juga, Datuk. Kenapa kes-kes begitu boleh berlaku dalam masyarakat kita? Itu juga sebenarnya satu kesan yang sepatutnya masyarakat kena fikir. Dan ini untuk masa-masa akan datang, sebenarnya banyak perkara lagi yang perlu diperkemaskan. Kalau kita lihat dalam enactment yang ada hari ini pun, bukan semua negeri yang memperuntukkan banyak kesalahan untuk dikenakan hukuman sebat. Saya ambil contoh di Negeri Sembilan hanya ada satu kesalahan sahaja. Di Melaka pun hanya ada satu kesalahan. Dan ada negeri Pahang banyak kesalahan yang boleh dikenakan hukuman sebat. Itu pun tidak ada keseragaman antara negeri yang secara tidak langsung akan menunjukkan kenapa Islam itu tidak boleh disatukan. Betul. Kenapa Islam itu tidak boleh diselaraskan. Saya ambil contoh, mungkin di Terengganu kena sebat kalau kesalahan musahakah. Tapi di Negeri Sembilan tak kena. So adakah musahakah tu di Terengganu lain, musahakah di Negeri Sembilan lain? Betul. So itu pun akan menimbulkan nampak Islam tu tak seragam, tak selari. Padahal salah sama. Satu tempat kena hukum, satu tempat tak kena hukum. Bukan Islam tak selari. Ya, tapi betul Datuk. Saya tahu Datuk nak perbetulkan, tapi pandangan masyarakat, sebab mereka melihat hukum syariah ni hukum Islam. Saya tahu. Kerana mereka kena tahu undang tu tidak ada peruntukan syariah yang khusus bagi kesalahan itu untuk dihukum. Jadi itu yang menyebabkannya. Tapi selalunya pandangan masyarakat, Datuk, yang mereka masih tidak memahami. Ya, saya tahu maksud bila saya tahu. Saya faham maksud Bina. Mereka akan melihat hukuman Islam itu. Saya faham maksud Bina. Saya rasa saya betulkan pandangan mereka tu lah kan. Cuma kalau tanya saya, hukuman sebat ni boleh. Tapi kita buat benda-benda yang orang sepakat. Suami yang tak bagi nafkah kat isteri lama tinggal, kita hukum dia sebat umpamanya. Suami yang pukul isteri tak pasal-pasal, kita hukum dia umpamanya. Betul, pemimpin yang rasuah. Yang masuk yang di bawah mahkamah syariah lah kan. So yang suami yang tak balik, kita tak hukum dah berapa lama tak bayar nafkah, biar tinggal anak isteri dalam kesusah. Ramai yang setuju tu, Datuk. Kalau hukuman itu yang sebenarnya lebih serius yang membabitkan orang lain, mereka itu dihukum di rakyat ramai. Saya ingat tak ramai orang bentah, ramai orang yang akan tepuk tangan padan kau supaya yang lain jangan buat. Kan, tapi begitulah. Kalau kita macam tadi boleh increasekan hukuman sebat, tapi kita cari jenayah-jenayah yang membabitkan atas nama syariah. Biar ia seiring dengan jenayah kecil dan jenayah yang besar. Baik, satu lagi Pinas, isu sebatan ni sikit lagi. Sebenarnya dalam konteks kalau kata kita nak sebat di khalayak, saya ambil contoh di Terengganu, dua-dua pesalah adalah wanita. Bukan sepasang, bukan lelaki, bukan perempuan, sebab dia kesalahan lesbian. Tetapi kenapa tidak orang yang datang menyaksikan tu juga daripada kalangan wanita? Sebab kini kita open, lelaki pun boleh masuk, datang melihat mereka dikenakan sebat. So itu pun perlu dipertimbangkan. Mungkin suatu masa perlu ada satu garis panduan. Kalau katakan dua-dua pesalah wanita, kenapa tidak
yang memerhatikan tu, yang datang melihat tu dia wanita. Sebab dalam Islam tidak ada halangan, tidak ada kekangan. Ya, baik. Baik, analisis berehat seketika, kesimpulan perbincangan menyusul selepas ini. Alhamdulillah, dulu saya hanya guru agama yang makan gaji bulanan sahaja. Kini dengan Al-Fatih, saya dapat menjana income mencecah 5 angka. Dan dengan 5 angka tadi, saya dapat gajikan isteri saya sebagai business partner saya. Jadi Al-Fatih memang terbaik. Dulu saya berniaga tiada hala tuju. Lompat bisnes sana, lompat bisnes sini. Tapi lepas saya bersama dengan Al-Fatih, saya lebih jelas yang hala tuju bisnes saya. Dan saya lebih yakin sebagai seorang leader yang berkomitmen. Al-Fatih memang terbaik. Alhamdulillah, ramai stokis Al-Fatih yang telah kami bantu menjana pendapatan 5 angka sebulan. Adakah anda orang seterusnya? Jadilah stokis Al-Fatih dan anda berpeluang memenangi kereta BMW. Daftarlah segera. Mari menjana ekonomi umat. Gumash peneraju pewarna rambut sah wuduk. Ianya telap air, sah wuduk dan diyakini sah dibawa ke dalam ibadah dan patuh syariah. Gumash juga diperkaya dengan minyak argan dan mentega koko. Hitam untuk kelihatan anggun dan menawan. Coklat gelap bagi mereka yang ingin kelihatan elegan dan berketerampilan. Merah gelap bagi mereka yang berani dan berkeyakinan. Gumash, pewarna rambut yang berkualiti, patuh syarak dan diyakini. Bekerja tidak pernah membuat kami berasa lelah. Semuanya kami lakukan demi masa hadapan. Kami bekerja dengan tekun dan penuh semangat. Amanah yang diberi kami laksanakan dengan rasa tanggungjawab. Sesibuk manapun, kami pasti tidak lupa kepada Rijusol. Suplemen terbaik membantu kami kekal sihat dan bertenaga sepanjang hari. Rijusol dari House of Healing, the secret of rejuvenation. Set umrah dan haji dari Cosmodern untuk keselesaan ketika beribadah. Krim pelembap penyelesaian cepat untuk tumit mereka. Lotion badan membantu mengurangkan iritasi pada kulit. Krim vitamin E membantu melembapkan kulit wajah yang kering. Halal tiada wangian mesra ikhram. Set umrah dan haji dari Cosmodern untuk keselesaan ketika beribadah. Ramuan dari ikan terpilih diadun bersama sos tomato segar dan berkualiti. Cita rasa yang membangkit selera. Nyata berbeza, memang berbeza. Pastikan Agromas sentiasa di dapur anda. Bila bercakap pasal faraid, saya rasa kebanyakan daripada kita memang akan kata tak faham. Pertalian darah tu ada ya? Oh ha, pertalian. Hukum siapa? Ayah tu memberi kepercayaan kepada saya untuk jaga rumah dia. Harta tu dah dipindah milik. Hibah tersebut boleh tak sah. Penamaan tersebut akan terbatas. Ambillah peluang ini untuk belajar sebanyak mungkin. Jalan Amanah akan bersiaran secara live. Tunaikanlah apa yang kami sepatutnya dapat. Alhamdulillah, kembali dalam analisis kita semakin menghampiri penghujung perbincangan sejam kita mengenai isu hukuman sebat syariah terhadap pesalah homoseksual. Baik, sebagai kesimpulan, apa nasihat terhadap semua pihak terhadap isu-isu berkaitan syariat Islam, kerana kita tahu isu ini Datuk amat sensitif. Mungkin Datuk terlebih dahulu. Okey, terima kasih. Saya rasa kita semua kena sepakat. Seks sonsang ni salah. Betul, itu satu. Seks sonsang ni mesti dicegah. Cuma kita semua sedang berbincang bagaimanakah langkah pencegahan itu tidak menjadi kesan yang membawa kesan yang negatif kepada persepsi orang terhadap agama. Jadi kita boleh berbincang, memberikan pandangan kepada mahkamah dan juga memberikan pandangan balas dan cadangan. Ini semua bagi saya satu kesuburan ilmu. Selagi mana kita rasional, tidak emosi dan memberikan pandangan-pandangan balas yang akan memperkukuhkan umat Islam. Dan umat Islam jangan berprasangka antara satu sama lain apabila ada idea-idea yang berbeza, selagi mana idea-idea itu bertujuan untuk mengangkat dan mengukuhkan nama ataupun sangkaan orang terhadap agama. Ya. Di sini kita meraihkan perbezaan pendapat, ya Datuk. Tuan Musa. Ya,
kita minta supaya masyarakat mengambil apa yang berlaku ini sebagai satu rahmat. Rahmat bukan sahaja kepada pesalah, tetapi juga kepada masyarakat keseluruhan. Betul, pesalah itu dah dikenakan hukuman. Tetapi apa yang berlaku hari ini sebenarnya satu rahmat. Yang pertama, kita dapat lihat bahawa masyarakat cuba untuk mengubah mahkamah syariah itu menjadi yang terbaik. Walaupun mungkin di sebaliknya ada orang-orang yang memperlecehkan ataupun memperendahkan, yang itu kita tolak tepi. Betul. Yang keduanya, rahmat itu kepada masyarakat yang berada dalam negara ini, supaya mereka mengambil iktibar atas apa yang berlaku. Sama ada mereka kena muhasabah kenapa kesalahan itu berlaku, dan yang keduanya mereka kena muhasabah bagaimana untuk mereka mengelakkan diri daripada kesalahan yang sama, bukan untuk diri mereka saja tetapi juga kepada kaum kerabat ataupun anak-anak, cucu, cicit dan sebagainya. Baik, kita lihat di sini ada dua, iaitu kita raikan perbezaan pendapat. Yang kedua, muhasabah sesama kita. Baik, terima kasih diucapkan kepada kedua-dua panel atas pencerahan yang pada saya mampu memberikan kefahaman kepada umum mengenai isu ini. Kesimpulannya, dalam kita merangka minda masyarakat mengenai Islam dan hukum syariah, rujukan paling utama adalah Al-Quran dan As-Sunnah, seperti mana sabda Nabi Muhammad SAW yang bermaksud, aku tinggalkan dalam kalangan kamu dua perkara yang kamu tidak sesekali akan sesat selagi kamu berpegang teguh kepada keduanya, iaitu kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Justru yakinlah jawapan kepada semua isu dan kita hari ini ada dalam Al-Quran dan sunnah. Dengan itu, sekian analisis malam ini.